العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah wa ba'. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma alimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna iza syi'ta sahla. Ya mu'allima Daud alimna wa ya mufahhima Sulaiman fahimna. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, summa alhamdulillah. Muslimin muslimat sekalian, pertama sekali seperti biasa kita bersyukur dulu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kesyukuran yang tidak terhingga banyaknya kerana masih lagi menekalkan kita dalam keadaan kita ni beriman, kita ni Islam dan kita ni sihat sejahtera walaupun dengan ujian-ujian yang diberikan kepada kita. Jadi semua itu untuk menghapuskan dosa-dosa kita, menaikkan darjat kita dan memberi kita pahala. Mudah-mudahan kita akan jadi orang yang betul-betul beriman, betul-betul menjadi orang bertakwa dalam apa jua ujian. Jadi apa khabar muslimin muslimat, tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Mudah-mudahan kita semua masih lagi ceria, masih lagi sihat seperti biasa. Baik, kita sambung. Kali ini kita akan sentuh berkenaan dengan sabar dalam menghapuskan dosa. Itu pada muka surat 118. Qala musannifu hafizahullah, sabar dalam menghapuskan dosa. Wa an Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala dakhaltu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yu'aku faqultu ya Rasulullah innaka tu'aku wa'kan shadida qala ajal inni u'aku kama yu'aku rajulani minkum faqultu dhalika anna laka ajrayn qala ajal ذلك ذلك ما من مسلم يصيبه أذى شوكة فما فوقها إلا كفر الله بها سيئاته كما تحط الشجرة ورقها. Dan daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu katanya, aku masuk menziarahi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan baginda berpusing ke kiri ke kanan kerana demam. Lalu aku berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku melihat Rasulullah dalam keadaan demam yang sangat berat. Sabdanya, ya, aku diberikan sakit seperti 2 kali ganda dalam kalangan kamu. Yani, Tuhan menjadikan seandainya Nabi demam baginda adalah sekali ganda daripada orang biasa. Sakit kepalanya sekali ganda daripada orang biasa. Dan sakit giginya sekali ganda daripada orang biasa. Tuhan jadikan begitu, lebih sakit daripada kita lagi. Lalu aku berkata kepada Rasulullah, jika begitu bagi engkau 2 pahala, yakni mendapat 2 kali ganda berbanding kami sekali ganda. Sabda baginda SAW, begitulah Tuhan beri kepadaku. Dan baginda bersabda lagi, tiada seorang Islam yang dikenakan sakit sehingga duri yang menikam dan lebih daripada itu, melainkan Allah jadikan dengan sebab ujian itu dihapuskan, dihilangkan dan digugurkan segala dosanya sebagaimana pokok menggugurkan segala daunnya. Jadi jelas hadis ini kepada kita bahawa Nabi sendiri pun Nabi sakit. Nabi sendiri pun ditimpa apa yang ditimpa oleh kita semua. Sebab Nabi selain dia itu Nabi, dia juga manusia. Bila manusia, Nabi kena makan, Nabi kena minum. Nabi juga ditimpa masalah-masalah macam kita kena timpa, sakit, demam. Apa yang menarik di sini, apa yang lain Nabi dengan kita di sini, kalau kita sakit, katakanlah demam kita tu sekian-sekian peratusnya. Mana kita dah kena demam, bermakna 40%. Nabi 80%. Mana sakit yang sama, demam yang sama, tapi digandakan pada Nabi sakitnya itu. Mana 2 kali kita
Nabi kena tu 2 kali kita. Kita kena, kita je. Tapi Nabi itu kita ditambah penderitaan seorang lagi. Begitulah Allah uji Nabi. Allah beri kepada Nabi begitu. Walaupun Nabi kita Muhammad SAW ini kekasih dia. Tak ada dah makhluk yang paling baik. Nabi kita Muhammad SAW. Jadi sini mengajar kepada kita, kita nak pertikaikan apa? Macam mana kita nak pertikaikan? Siapa kita ni? Nak pertikaikan apa yang Allah buat? Kekasih dia diuji begitu rupa. Nabi Muhammad tu bukan sebarang dengan orang. Tak adalah makhluk yang Allah paling cinta, paling kasih. Nabi kita Muhammad SAW. Tapi dia uji dengan begitu sekali. Nabi juga sakit. Nabi juga menderita dalam kehidupan ini. Bila kena musibah ataupun kena apa, kena dihalau keluar daripada kampung halaman dalam perang. Nabi juga ditimpa dengan masalah sebagaimana kita ni. Tapi, dan Nabi kena berat lagi. Itu dia. Cuma, faedah di sini apakah dia? Nak diajar kepada kita, itu semua bukannya sia-sia apa yang Allah berikan itu. Mana siapa yang kena berat, dapat lebih lagi pahala. Sebab tu Nabi dapat 2 pahala kita. Sebab dia kena lebih berat daripada kita. Kita dapat 1 pahala je. Bila ditimpa sakit, pening kepala, demam, Nabi dapat 2 pahala sebab dia sakit dia 2 kali kita. Baik. Jadi sehingga dengan kesakitan itu yang berterusan, akhirnya tak ada dosa-dosa dah. Sehingga habis dosa. Boleh jadi sampai ke tahap itu. Kalau kita bersabar, kalau kita menerima dugaan yang Allah berikan kepada kita itu, sehingga akan gugur segala-galanya dosa-dosa kita. Sebab umpama pokok itu menggugurkan daun-daunnya, daun-daun yang kering, sudah gugur. Dan tak ada dosa lagi di atas muka bumi ini. Baik. Hal ini menunjukkan bahawa sakit boleh menghilangkan dosa. Sebab tu, dalam bahasa kita, biasa orang Arab lah, orang Arab. Dia jumpa kawan, dia kata sakit. Dia orang kata apa? Tahur insyaAllah, tahur insyaAllah. Tahur di sini bersih daripada dosa, suci daripada dosa. Itu satu busyra lah, satu berita gembira. Jadi sebenarnya kita pun boleh juga menggunakan doa yang sama, lafaz yang sama bila kita bertemu dengan sahabat-sahabat kita ataupun kita telefon ke dapat khabar ke, selain daripada kita doa kesembuhan bagi pihak dia, selain kita nasihatkan dia ubat itu ubat ini, betul dah tu. Cuma kali ni kita boleh tambah lagi. Bila dapat berita kawan kita, saudara kita, adik-beradik kita sakit tu, kita kata tahur insya-Allah, tahur insya-Allah. Maksudnya bersih daripada dosa, itu pengampunan dosa insya-Allah. Mana jadi motivasi lah kepada dia. Dia lebih macam tu rupanya mengampunkan insya-Allah, ampunkan dosa. Bersabarlah dengan masalah yang menimpa itu. Baik. Pernah riwayatkan dalam hadis lain menyatakan bahawa sesiapa yang menjadi kelaziman kepadanya mengerjakan suatu ibadah, tiba-tiba dirinya mendapat keuzuran dan terhalang daripada melakukan ibadah tersebut, seandainya dia tetap bersabar, maka Allah Subhanahu Wa Taala memberikan pahala kepadanya sebagaimana dia mengerjakan ibadah tersebut ketika dia sihat, dengan syarat hendaklah bersabar. Sabda Rasulullah SAW, "Idza maridal 'abdu aw safara kutiba lahu mislu ma kana ya'malu muqiman sahiha." Sekiranya seorang hamba itu ditimpa sakit atau bermusafir, maka ditulis baginya pahala amalan seperti seseorang yang sihat atau bermukim. Baik, ini satu lagi berita mengembirakan kita semua dalam situasi sekarang ini. Muslim-muslimat sekalian, ialah berita gembira bagi orang yang selalu duduk merintih, duduk mengeluh dengan situasi yang berlaku. Jadi kalau dia tahu hadis ini dan tahu ilmu ini, itu semua akan mengembirakan dia balik. Dan sepatutnya kita bergembira. Tak ada masalah apa lah kita. Maksud sayanya, tidakkah sekarang ini kita tak boleh lagi pergi ke masjid, pergi ke surau macam dulu-dulu. Dulu kita solat berjemaah, kita boleh bertadarus, kita boleh baca Quran, berada di masjid, berada di surau, kita boleh iktikaf. Tapi sekarang tak boleh kan? Sekarang tak boleh. Yang boleh buat di rumah lah. Jadi pahala dia berbeza. Kita sembahyang berjemaah di masjid, kita berada di masjid, ada kuliah lagi di macam-macam lah program kita dekat masjid surau ni kan, semua orang tahu lah. Jadi semua itu tak boleh kita lakukan lagi dengan sebab ada PKP, dengan sebab kita kena patuh SOP supaya kita tidak ditimpa musibah yang menimpa sekarang ni lah, penyakit yang COVID-19 ni.
Jadi atas dasar itu, adakah pahala kita jadi dah tak dapat lama dah tak start semayang berjamaah ni, lama dah tak baca Quran ni, tak dapat apa-apa lah kita sekarang ni? Gitu ke? Jawapannya tidak begitu. Allah ni dia maha adil, dia tidak zalim. Jadi hadis ni mengembirakan kita di mana dengan syarat lah. Kalau baru nak buat tak jadi. Dengan syarat dulu, kalau kita sudah terbiasa dah jadi ahli masjid, itu bahasa kita selalu guna. Kalau kita ahli surau, dah juga ahli masjid, ahli majlis ilmu, tiba-tiba sekarang ni kita tak boleh pergi lagi kerana COVID ni, kerana PKP ni. Jadi waktu sekarang ni kita juga dapat pahala seumpama kita dapat dulu. Kalau tak ada PKP, kita pasti pergi semayang berjamaah di masjid di surau. Kalau tak ada PKP ni, kita pasti ada dalam majlis-majlis ilmu. Kita pasti akan berada di masjid di surau iktikaf waktu-waktu sembahyang contohnya. Jadi mengikut hadis ini kan, Nabi kata siapa yang sakit, siapa yang musafir, kan bila sakit musafir kan tak boleh buat lagi apa yang dia selalu buat ketika bermukim. Dah sakit tak boleh. Jadi atas dasar itu, dia tetap dia tulis pahalanya gannya sama sahaja sebagaimana dia duduk di rumah dulu atau bermukim ataupun ketika dia sihat dulu tak bermusafir. Jadi sama situasi kita sekarang ni. Allah tak akan kurangkan. Jadi berita gembira. Jadi kita berehatlah dulu. Tapi jangan tak buat kat rumah pula. Dia kena buatlah kat rumah. Kita tak boleh buat di masjid surau je. Di rumah kita boleh buat. Jadi gantinya kita buat di rumah-rumah kita atau di tempat-tempat yang boleh kita lakukannya. Baca Quran boleh, semayang berjemaah boleh. Dengar kuliah pun boleh macam ni kan. Kita dengar daripada rumah kita lah. Sepatutnya kita berada di surau-surau, di masjid kita. Iktikaf. Tapi tak apalah. Jadi pahala macam kita buat di masjid di surau juga. Walaupun kita buat di rumah ni, Allah tak kurangkan. Jadi berita gembira, bergembiralah bagi siapa yang bersedih selama ini. Tak kira siapa-siapa ke, Abang Azam ke, Pak Yong ke, atau siapa-siapa ke. Jadi bergembiralah. Ni hadis dia yang selalu kita duk kupas perkara ini. Muslimin-muslimat sekalian, orang-orang yang beriman akan sentiasa rindu untuk melakukan ibadah sekalipun dalam keadaan sakit. Dengan sebab itu, apabila Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu berada dalam keadaan sakit, beliau didapati menangis. Lalu mereka yang menziarahinya bertanya, apakah engkau menangis kerana sakit ini? Dan satu lagi, untuk orang beriman, orang yang beriman, yang bertakwa ni, oleh kerana rindu dia beramal ibadah, boleh jadi. Jadi bukan kerana kita nak rintih, nak sedih apa, kita harap begitulah. Mereka ni duduk sedih tadi tu kerana rindu. Sebut tu kerana, bukan kerana tak puas hati apa. Kerana rindunya, minatnya dengan masjid, minatnya dengan surau atas dasar itu, harap-harap macam yang ni lah. Apa yang berlaku kepada golongan orang-orang kita ni, yang duk merintih nak apa ni, kerana rindu. Dah lama dah tak boleh pergi ke masjid, tak boleh pergi surau, rindu dia nak beramal ibadah ni. Supaya berlaku kepada Ibn Mas'ud, Allah bin Mas'ud ni. Menangis, sampai menangis dia. Bila dia sakit terlantar ni. Lalu orang tanya dia, kenapa menangis? Ni kalau boleh lah, kalau tak ada masalah apa, kita pergi ziarah orang sakit ke, ataupun orang yang nazak ke, cuba kita tanya dia, bila dia menangis ke, bila dia bergembira ke, apa sebab? Supaya menjadi pedoman kepada kita, menjadi panduan kepada kita, pengajaran kepada kita yang masih hidup ini. Mana tahu takut ada jawapan seumpama ini, ataupun jawapan yang hebat-hebat yang lain lagi. Kenapa pakcik menangis? Kenapa pakcik bersedih dalam sakit ni? Dia jawablah apa-apa. Baik. Yang apa kata Ibnu Mas'ud bila ditanya begitu? Dia pun jawab dah. Innama abki annahu asabani ala halatil fatrah wa lam yusibni fi halatil ijtihad. Sesungguhnya aku menangis kerana aku ditimpa musibah ini, ditimpa sakit ini dalam keadaan aku ni sudah lemah. Apa yang aku tidak lalui ketika dalam keadaan aku ni cergas. Jadi ketika dia dah lemah, dah tua dah tak sihat lagi ketika ni, kalau aku sakit dulu masa aku cergas, maka aku sihat tu lebih baik. Apa maksudnya? Dia nak pahala free.
Jadi dia sambung pada hadis tadi, buat penerangannya. Dia nak kalau boleh masa kalau dia sihat dulu, dia sihat dulu, lepas tu jari sakit, tak ada masalah lah. Sakit itu tidak boleh menidakkan dia dapat pahala amal ibadah. Tidak, sama dapat amal ibadah sebab dia akan lakukan. Itu yang penting yang berlaku kepada kita juga. Jangan waktu sekarang ni baru kita nak berubah jadi baik, baru niat kita nak pergi masjid, tak jadi. Katakanlah ada dua orang masing-masing dalam PKP juga, dua-dua tu mengeluh, Allah lama dah tak pergi masjid, macam mana nak buat banyak pahala. Itu pun kata, aku dengan ustaz duduk mengajarnya, kita tetap dapat pahala dengan syarat kita selama ni telah mengamalkannya, telah buat dah apa yang kita nak buat ini. B ni, A tadi memang dia ahli masjid, dia ahli kuliah, tapi B ni baru nak pergi je, baru niat nak berubah. Bila tak boleh pergi masjid, baru tak boleh kuliah, baru niat nak pergi. Jadi B dapat pahala ke tidak? Dapat pahala kuliah, dapat pahala semayang berjemaah, dapat pahala berada di masjid surau. B tak dapat pahala lagi. Niat tu adalah yang niat itu untuk yang menggantikan selama ini. Sebab dia tak pernah buat pun selama ni, tak jadi ahli pun. Bila jadi macam ni baru terlintas nak jadi ahli. Tuhan tahu masa dulu tak ada masalah apa, tak pergi. Sekarang ni baru niat nak pergi. Dia tak jadi, dia kena mula. Di atas situ para muslimin-muslimat sekalian, sebelum berlaku apa-apa, kita kena jadi ahli dulu. Kita kena buat amal ibadah sungguh-sungguh tu dulu. Jadi nanti bila kita dah sakit, dia tak mampu lagi, dapat pahala free lah. Ketika itu dapat pahala free. Jadi kalau kita tak buat, macam mana nak dapat? Dia sebelum tiba waktu itu, waktu kita sakit, waktu kita dah uzur, jadi sekaranglah kita pulun, kita jadikan sesuatu amalan, kalau boleh banyak, sebanyak yang mungkin. Nanti kita akan dapat free ya. Mana dah dapat apa, dapat ganjarannya. Dapat bonus je. Walaupun kita tak buat lagi, dapat bonus, dapat je. Tu panggil orang yang beruntung. Dengan syarat, masa sekarang ni, masa kita sihat, masa kita tak sakit, kita sudah aktif, dah jadi ahli dalam amal ibadah tertentu. Bila kita sakit nanti, tetap kita akan dapat ganjaran itu, walaupun kita tak buat lagi. Tak buat tu atas sebab kerana kita uzur, kerana kita sakit, kita tetap akan dapat pahala. Itulah pemurah Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-hambanya. Baik, pengajaran hadis. Sakit merupakan penghapus dosa. Seseorang yang ketika sihatnya giat melakukan ibadah, namun tidak lagi dapat melakukan ibadah tersebut ketika jatuh sakit, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan mengurniakan pahala sama seperti mana ketika sihat, dengan syarat dia perlu bersabar. Sama sahaja, tidak kurang pun. Jadi bergembiralah siapa yang dulu aktif beramal ibadah, sekarang ni tak boleh buat kerana sakit, kerana keuzuran apa-apa, maka pahalanya tetap sama. Orang beriman hendaklah rindu untuk beribadah walaupun dalam keadaan uzur dan sakit, kerana mengharapkan pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun demikian, walaupun kita ini tahu dapat pahala, tapi kita nak buat. Kalau bolehlah, kalau dibenarkan nanti, kita memang nak pergi. Kalau sihat nanti, kita memang akan buat balik. Kena ada niat begitu. Bukan kalau macam ni tak apalah, aku malah pergi dah banyak pahala dah. Mana kita tahu pahala kita banyak mana. Kita berharap insya-Allah dapat banyak pahala, tapi kita tidak tahu berapa kadar dapat ke syurga. Allah masih redakan kita ke? Kita akan dapat keadaan Allah ke? Allah ampunkan dosa kita tidak tahu ke? Tapi insya-Allah kita mengharapkan begitu. Jadi rindu kepada amal ibadah itu mesti tetap ada dalam diri kita, walaupun kita ni sakit, walaupun kita ni PKP, dalam situasi apa pun, ketika mana kita tak boleh lagi melakukan amal ibadah. Baik, kita pergi lagi. Sabar membawa kebaikan. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bi khairan yusib minhu. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, sabda Rasulullah SAW, sesiapa yang Allah menghendaki kebaikan kepadanya, nescaya akan ditimpakan ke atas dirinya dengan apa yang mengujinya. Baik, ini satu lagi berkenaan dengan musibah yang menimpa kita, ujian yang menimpa kita. Kenapa? Apa sebab tu? Apa sebab?
Jadi hadis ni mengajar kepada kita bahawa iradah Allah ni ada dua. Iradah Allah. Iradah Allah terhadap hamba-Nya. Kan hadis ni kan siapa yang Allah nak seorang tu baik. Jadi sebaliknya ada juga yang Allah nak tak baik pada seorang itu. Berat. Masing-masing mak sekalian. Kerana Allah pada hamba-Nya ada Allah nak baik, ada Allah nak sebaliknya. Kemusnahan dia, kehancuran hidup di dunia dan akhirat. Na'udzubillah, kita minta jawab. Jadi hadis-hadis seumpama ini dia menakutkan kita sebenarnya. Ada banyak lagi lah selain pada hadis di sini. Siapa Allah nak baik, Allah akan jadi begitu-begitu. Allah siapa nak baik, Allah akan jadi begini-begini. Dia ada banyak hadis lagi. Jadi kat sini ni, siapa yang Allah nak seorang tu jadi baik, Allah akan uji dia. Allah akan beri dia masalah. Itu tanda Allah nak orang tu jadi baik. Sebab itulah kita dah sebut panjang lebar dah sebut dalam kuliah-kuliah yang lalu kan. Musibah yang menimpa kita, kesakitan yang menimpa kita ni, jangan kita kata Allah nak hina kita. Jangan kita kata siapa, kenapa Allah hukum aku begini rupa. Jangan begitu. Bila hadis ni satu ni, memang kita layak untuk diuji. Allah uji kita, memang kita layak untuk diuji. Allah nak pilih kita ni. Allah sayang kepada kita. Nak beri pahala lagi. Dan kita ni Allah nak baik ni. Allah bagi ujian itu. Jadi bergembiralah siapa yang selalu ditimpa masalah. Allah nak baik kepada anda. Allah nak baik kepada tuan-tuan dan puan-puan. Bagi setiap yang kenapalah aku ni susah, tak macam orang lain. Kenapalah aku begini, tak dapat macam orang lain. Kenapa aku saya ada je masalah-masalah musibah ni. Allah nak kebaikan kepada anda. Allah nak kebaikan kepada kita. Bergembiralah. Percayalah. Percayalah. Ni hadis sahih. Ni hadis sahih. Jadi siapa Allah nak baik, maka Allah akan uji dia. Dan dia lulus. InsyaAllah. Jadi bagi siapa yang rasa tak ada masalah apa, hati-hati. Hati-hati. Kita takut yang Allah nak kemusnahan dia. Kemusnahan kita, kehancuran kita dunia dan akhirat. Sebab Allah tak beri apa-apa masalah pun. Allah nak kita di bermasalah. Na'udzubillah, kita minta jauh sangat-sangat. Kita minta jauh. Jadi mafhum mukhalafah daripada hadis ni. Kalau Allah tak beri uji, tak menguji seorang itu, boleh jadi. Kita tak pasti. Boleh jadi Allah nak dia ni hancur, Allah nak dia musnah. Nak kejahatan dia, biarlah nak pergi ke mana, nak masuk neraka ke dia, nak kena azab kubur ke dia, nak dapat laknat Allah dunia akhirat ke, Allah tak kisah dah. Allah tak masuk campur dalam urusan ni. Beratlah ceritanya. Kan kita nak kita sentiasa mendapat petunjuk, mendapat taufik Allah dalam segala gerak-geri kita. Biar kita diguide, dipandu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuk dalam bab sakit, dalam bab musibah ni pun kita masih lagi dilindungi, ataupun itu pun di bawah kawalan Allah kepada kita ini. Allah nak kita ni dapat pahala banyak dengan ujian yang diberikan ni, walaupun masalah diberikan kepada kita nak begitu. Baik, muslimin-muslimat sekalian, sesiapa yang disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan akan menguji dirinya. Kebaikan akan diraih jika seorang itu bersabar dan mengharapkan pahala daripada musibah yang datang. Adapun jika tidak bersabar, maka musibah yang datang bertubi-tubi tidak akan menghasilkan kebaikan apapun. Muslimin-muslimat sekalian, ada satu berita gembira tambahanlah apa yang disebutkan di sini. Setengah-setengah pandangan alim ulama seperti Al-Hafiz Ibn Hajar rahmatullahi alaihi, mereka berpandangan Allah uji seorang itu dengan kesakitan itu pun sudah dia beri pahala. Mujarab semata-mata sakit sahaja dia beri pahala. Dapat pahala dah tu. Dihapuskan dosa dah tu. Tapi sekarang dia bersabar pula, dia bersabar, dia redha, dia bersyukur dengan penderitaan yang dialami itu, lagilah pahala banyak. Tak, pada peringkat awal tadi kan, kita dihidangkan dengan siapa yang sakit dan bersabar dapat pahala, dihapuskan dosa. Ada satu pandangan lain oleh alim ulama, mudah-mudahan yang ni boleh kita terima juga, sebab bukan calon alim ulama yang mengatakannya. Semata-mata kita sakit dapat pahala dah. Kalau kita bersabar dapat, itu tambahan, itu bonus lagi tu. Kita redha dapat pahala lagi, kita bersyukur lebih pahala lagi. Tengok pemurahnya Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Musibah diberi kita dapat pahala dah gitu. Tu berita gembira lah. Free lagi kita dapat pahala. Kalau kita bersabar, kalau kita boleh. Cuma jangan kita mengeluh lah. Mengeluh tak boleh lah.
Dia menafikan segala-galanya pula. Mana kita tak terima dengan masalah yang Allah timpakan kepada kita itu, dengan sakit, dengan masalah apa-apalah. Kita mengeluh, duduk menjerit, duduk mengamuk contohnya. Jadi tak dapat apalah kita ni, dah kita tak terima apa yang Allah nak uji kita itu. Jadi barangkali dia akan diuji dengan sakit atau seumpamanya, dengan tujuan Allah Subhanahu Wa Taala ingin menambahkan pahala atau menghilangkan dosa seorang yang beriman. Rasulullah SAW bersabda, la yazalul bala bil mu'min awil mu'minah fi jasadih wa fi malih wa fi waladih hatta yalakallahu wa ma'alaiha min khati'ah. Sentiasa ujian itu mendatangi seorang yang beriman, sama ada lelaki atau maupun wanita, pada jasad, harta dan anak mereka, sehingga mereka bertemu dengan Allah dalam keadaan tidak mempunyai dosa. Tu dia, muslim-muslimat sekalian. Jadi orang yang ditimpa musibah, ditimpa sakit, ditimpa masalah, tak kira dalam apa kan, kita atas muka bumi ni macam-macam kita terlibat. Dalam bab pekerjaan ke, dalam bab hubungan kita dalam keluarga, dalam bab anak-anak ke, dalam bab harta benda ke, dalam bab tubuh badan kita sakit ke, apa jua masalah yang menimpa kita lah. Jadi dengan berterusan masalah yang menimpa kita itu, kan akan digugurkan dosa, dihapuskan dosa, diberi pahala, diangkat darjat kita, sehingga nanti kita bertemu dengan Allah ni habis. Dosa boleh habis kan itu. Dosa ni boleh gugur seluruhnya kerana sebab-sebab musibah yang menimpa kita, dengan sakit, dengan masalah yang menimpa kita itu. Takkah kita bergembira suatu hari nanti di depan Allah Subhanahu Wa Taala? Tak kita bergembira bila tak ada dosa? Kenapa tak ada dosa? Aku tak bertaubat pun, aku tak pernah istighfar pun, jarang istighfar lah. Tapi kenapa dosa tak? Sebab Allah beri musibah kepada kita. Boleh jadi saat itu kita mengiktiraf, kenapa Allah tak bagi kepada kita lebih lagi kesusahannya. Kita nak tinggi lagi darjat, nak pahala banyak lagi. Kita akan kata begitu pula nanti. Alangkah indahnya kalau atas muka bumi dulu kita ditipu musibah seluruhnya, itu lebih baik. Pada waktu itu, sekarang ni kita tak naklah musibah, sebab kita tak tahu kelebihannya. Nanti di hari akhirat nanti kita sendiri akan iktiraf, kalau Allah bagi masalah kepada kita lebih banyak, lebih baik, sebab berguna kepada kita nanti. Biar semua seluruh hidup kita biar masalah, tak apa. Waktu itu bila kita tahu fadilatnya apa sekarang ni, kita tak nak lah kan, sebab kita manusia, dan manusia kita nak senang, kita nak bergembira, kita nak suka. Dia benar boleh aja, tu pilihan. Maknanya walaupun kita tahu, taklah kita kalau betul saya malah nak senang dia yang nak senang lain lah ustaz, kalau macam tu saya nak susah lah. Tidaklah begitu. Senang susah pun kalau kena cara dapat pahala juga. Kita nak senang dapat pahala ke, nak susah dapat pahala. Jangan cari masalah, musuh jangan dicari. Masalah jangan dicari masalah ni. Kalau dia datang barulah kita bersabar. Jadi kita yang senang masuk syurga. Kita nak macam tu. Cuma kalau mari masalah itu, barulah kita gunakan kaedah yang kita tahu ini, kita bersabarlah. Sama dengan kita buat amal ibadah juga. Muslim-muslimat sekalian, kan kita dapat pahala dalam amal ibadah ni, dia ada dua jenis, dua kategori dia bagi. Satu, dengan kita buat sesuatu amal ibadah dapat pahala. Contohnya kita sembahyang, macam biasa kita sembahyang, kita puasa, kita keluarkan zakat, dapat pahala. Satu lagi dapat pahala juga, kita tinggalkan maksiat, dapat pahala. Tinggalkan maksiat, dapat pahala. Jadi oleh kerana kita tahu kaedah ni, saya malas sembahyang ustaz, saya nak tinggalkan maksiat lah. Tapi kalau duduk rumah ni, mana kita boleh tinggalkan maksiat. Jadi kita pergi cari. Ini contoh yang mudah lah. Contohnya, kita pergi mana? Nak tempat maksiat. Pergilah disco ke, pergi park ke. Ini contoh je lah. Dah kita malas sembahyang, orang yang salah faham kaedah ni, dia beli oleh iblis ni. Jadi dia pun, kalau duduk rumah, mana ada orang tawarkan arak kat saya ustaz. Mana ada orang ajar saya berjoget. Jadi saya pergi park lah ustaz, nak dapat amal ibadah yang kedua ni, kategori yang kedua, yang tinggalkan maksiat. Dia pun pergi naik hotel ke, ataupun pergi kat park, pergi disco mana-mana ke, ada perempuan mari ajak dia menari. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Kenapa pula encik tak nak menari dengan saya? Saya saja nak tinggalkan amal ibadah, dapat satu pahala, tak tergoda. Boleh macam tu? Atau lepas tu pula ada orang mari ajak dia minum arak. Jom minum arak, bang, saya belanja. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Saya tak nak minum, haram minum. Habis abang datang ni nak buat apa? Saja saya nak tinggalkan maksiat, dapat satu pahala lagi. Tak boleh.
Jangan buat begitu. Musuh jangan dia cari, masalah jangan dia cari. Bila kita ditimpa musibah ataupun ditimpa ujian, barulah kita guna. Ni ada satu cerita. Ni satu cerita lah. Lama dah tak cerita kan. Ni jiran saya dulu ketika duduk Sungai Morak dulu. Dia cerita ni. Dia masa dia pergi outstation lah. Dia masa tu dia kerja kilang. Saya tak sebutlah kilang mana tu, orang perasan pula. Kerja kilang kat Bangi ni dia kerja kilang. Dia pergi di China. Dia bagi tahulah. Dia bagi tahu dah kawan-kawan dia di China ini bahawa dia orang Islam ni. Orang Islam tak boleh makan itu. Ini kan makan sembelihan dia tak boleh. Babi ke lagi lah tak boleh. Sembelihan dia tak boleh. Kalau makan seafood boleh lah. Seafood ni. Makan sayur-sayur boleh lah. Jadi kawan-kawan dia di sana bagi tahu kalau macam tu kami akan hidangkan seafood yang istimewa di sini. Paling istimewa. Okey, tak apalah. Selesai kerja dia. Lepas tu dah penat dah buat kerja, nak pergi makan. Macam atas meja tu ada dia kan saji lah, dom gitulah, saji gitu. Dah siap nak makan ni, tiba-tiba buka tudung saji tu, buka dom tu, tahu apa benda? Seafood betul tapi sup labi-labi. Terkangkang tu, tak tahu apa ekor labi-labi dah dia atas tu. Allah, labi-labi pula dah lapar. Jadi dia tak nak makan. Jadi kamu macam ni apa? Ni bukan babi apa, ni bukan lembu, ni bukan ni sup labi-labi. Dia kata labi-labi pun. Mana boleh. Kami orang Islam ni tak boleh makan labi-labi. Tak boleh makan. Jadi ketika itu kan, tak ada siapa yang boleh halang dia. Tak ada siapa yang boleh tengok dia buat maksiat ke tidak. Kalau dia makan pun tak ada siapa yang tahu. Tapi Allah tahulah. Tapi jati diri dia, kekuatan yang ada dalam diri dia itu, dia tidak makan walaupun tak ada siapa yang tahu. Takut dia kerana Allah Subhanahu Wa Taala dia tidak makan. Biarlah lapar pun lapar lah. Baik, ada satu lagi lebih menarik daripada itu. Jadi dia pun balik ke hotel dia. Balik tak tahulah makan tak makan sepatu saya tak tahulah. Ni mungkin episod lain. Tapi di tempat yang sama lah. Dia balik bilik, masuk bilik dia ni, ada perempuan pula dalam bilik dia. Ni ujian ke apa? Dia nak cari ke tidak ni? Dia cari ke tidak cari? Ada perempuan terkejut. Dia kata, kenapa ada dalam bilik saya? Dia kata, memanglah saya kena ada di sini malam ni. Jadi minta tolong keluar. Jadi perempuan tu pelik. Kenapanya dia tak payah bayar apa dah. Dah semua dah sudah selesai dah, settle lah semua. Dia kata minta tolong keluar je. Macam mana sekali minta tolong keluar. Dia perempuan tu pelik, ada juga laki-laki macam ni. Padahal waktu itu tu kan dia boleh buat apa sahaja dia nak. Tak ada siapa yang tahu. Tapi oleh kerana jati diri dia, kekuatan iman dalam hati dia, tengok. Dia halau perempuan tu keluar. Perempuan tu keluar terpinga-pinga, dia pelik. Ada juga orang macam ni. Itu yang kita mahu. Jadi ketika itu dia tidak cari masalah tadi kan. Masa tu datang. Dengan sendiri dia gunalah. Jadi kita pun sama juga. Sebab tu saya kata tadi, jangan pergi cari masalah, jangan kita pergi cari musibah, jangan pergi cari. Tapi kalau dia datang, barulah kita akan gunakan kaedahnya sebagaimana yang kita tahu ini. Baik, perhati, kita teruskan lagi, perhati sekalian. Baik. Imam Ibn Katsir rahimahullah menyebutkan dalam tafsirnya yang diriwayatkan kisah ini oleh Imam Ahmad, anna Rasulullah sallam ada rajulan minal muslimin faqad sara misal farh faqala Rasulullah hal tad'u Allah bi syai' atau tas'aluhu iyyah. Sesungguhnya Rasulullah sallam pernah menjenguk seorang muslim yang sudah sangat lemah seperti anak burung. Lalu baginda bertanya kepadanya, apakah engkau berdoa kepada Allah atau memohon sesuatu daripadanya? Qala na'am. Kuntu aqul Allahumma ma kunta mu'aqibi bihi fil akhirah fa'ajilhu fi dunya. Fa'ajilhu li fi dunya. Dia menjawab, ya. Aku mengucapkan, ya Allah, jika engkau menetapkan seksaan kepadaku di akhirat, timpakan sahaja kepadaku lebih awal di dunia. Faqala Rasulullah sallam, subhanallah la tutiquhu aw la tastati'uhu fahalla qulta rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Maka Rasulullah sallam bersabda, subhanallah, engkau tidak akan kuat atau tidak akan sanggup menerimanya. Mengapa engkau tidak berdoa dengan mengucapkan, wahai Tuhan kami,
berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di hari akhirat, serta peliharalah kami daripada azab api neraka. Qala fada'allah fasyafahu, maka dia pun memanjatkan doa tersebut kepada Allah dan Allah pun menyembuhkannya. Ya, satu ketika Nabi ziarah seorang yang sedang sakit, sakit berat lah. Dia cerita si macam anak burung dah. Mana nak gambarkan betapa sakitnya, seksanya sakit itu. Lalu Nabi tanya dia, kamu pernah doa apa-apa tak pada Allah? Dia kata, ya, dia doa. Apa yang dia doa dia? Tengok doa dia. Dia kata, ya Allah, jika adanya seksa aku padaku nanti di hari akhirat, tolong seksa atas muka bumi. Dia nak seksa tu awal. Dia kata, tak apalah, seksa kat sini lah. Asalkan jangan kena di hari akhirat nanti. Dia minta macam tu. Mana minta susah lah. Macam kita sebut tadi, cari susah, minta susah. Nabi kata, Nabi tak setuju. Subhanallah, maha suci Allah. Kamu tak sepatut buat begitu. Tak mampu kamu. Kenapa kamu tak baca macam ni, tak kata macam ni? Rabbana itu yang Nabi suruhnya. Rabbana atina fi dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu yang Nabi minta. Nabi suruh minta kebaikan dua-dua, senang dunia, senang akhirat. Itu yang kita sebutkan tadi. Walaupun kita tahu susah kita kat sini ada dapat pahala, susah kita kat sini dihapuskan dosa, naik darjat, tapi bukan bermakna kita tak apalah, macam tu biar susah lah. Sebab tu kita sebut tadi, kita jangan cari, kita bersabar bila dia datang. Kalau kita nak mintalah kebaikan dunia dan akhirat. Itu yang kita kena minta. Ni kena faham betul-betul lah. Walaupun kita tahu bahawa ada ganjaran yang besar bagi orang yang sakit, bagi orang masalah, jangan cari masalah. Tu kena biar jelas. Jangan salah faham. Kalau macam tu ustaz, tak apa, saya memang nak sakit lah, tak payah telan ubat lah, tak payah jumpa doktor lah, saya nak pahala banyak. Bukan begitu maksud sayanya, bukan begitu. Ni biar kena jelas. Kadang itu dapat pahala, tapi jangan kita cari. Baik. Hari ini mengajar kepada kita, seorang mukmin tidak akan terlepas daripada sebarang penyakit dan musibah kerana Allah Subhanahu Wa Taala menyayangi orang yang beriman kepadanya. Oleh itu mereka diberikan pelbagai ujian yang akan mendatangkan kebaikan kepada mereka. Orang beriman tetap akan diuji. Itu kita tahu. Dan kita kena bersedia. Kalau kita tak beriman, tak diuji kita. Dia tak layak. Kalau takut-takut kita diuji, takut jadi jatuh lagi iman kita, jadi masalah. Sebab tu Allah tak uji. Allah sayang kepada hamba-hambanya. Ni tak kuat iman, kalau diuji, beratlah dia. Tapi bila kita diuji, biar luluh lah kita. Jangan tak luluh pula. Biar ujian mendatang itu biar lulus. Sebab ada juga Allah uji dia tapi tak lulus. Ramai mana dah. Jadi kita ni orang yang mana satu? Setiap ujian yang datang itu biar kita lulus. Macam mana lulus? Mana kita terimalah. Kita bersabarnya, kita bersyukurnya, kita redanya. Itu menambahkan pahala kita. Jangan kita jenis kumpulan yang jazik dipanggil. Bila berdepan musibah ni, dia ada 4 kategori. Mula-mula sekali yang mazmum, yang tercela, iaitu yang jazik. Yang keluh kesah, yang tak tenang jiwanya, apa yang mengopak, yang mencaci, yang menghina, kenapa jadi macam ni. Itu jazik. Ini tercela, dapat dosa dia, dapat dosa. Yang paling rendah sekali sabir, orang yang bersabar. Itu yang paling low class, yang paling, tapi dapat pahala dah, sabir. Yang lebih tinggi lagi orang yang radhi, orang yang reda, dan lebih tinggi lagi orang yang syakir, orang yang bersyukur. Yang ini telah kita kupas pada kuliah-kuliah yang lalu. Baik. Ujian merupakan tanda kecintaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-Nya. Sehingga dengan hal itu akan mengangkat darjatnya, meninggikan martabatnya dan menghapuskan dosanya. Itu sebabnya kita boleh jadi orang yang bersyukur ketika ditimpa musibah, ditimpa masalah. Bukan bermakna kita suka apa yang berlaku. Faham tadi, faham muslim-muslimat sekalian? Kan ada 3 kategori tadi. Yang mahmud, yang tercela satu, yang jazik itu, yang keluh kesah, yang mencarut, yang marah Allah Subhanahu Wa Taala dengan masalah yang menimpa dia. Yang mahmudah ni, yang terpuji, ada 3 kategori. Yang sabir, yang radhi, yang syakir. Yang tertinggi sekali, yang syakir, yang bersyukur ni, bukan dia suka dengan musibah itu, tapi dia suka di sini ada 2 sebab. dua sebab. Yang pertama, kerana musibah yang menimpa, nasib baik yang pening kepala je, demam tak. Tengok tu. Syukur dari sudut itu. Mana sakit tadi tak menyeluruh.
ataupun musibah datang tak semua sekali. Nasib baik pecah tayar je kereta, enjin okey lagi. Mana terlanggar langgar batu ke, langgar kayu ke, pecah tayar sahaja, yang lain semua okey. Mana baik kita bersyukur dari sudut itu. Kebakaran pula yang terbakar tu adalah pagar je terbakarnya. Allah, alhamdulillah, syukur dari sudut itu, bukan suka apa yang berlaku. Baik, satu. Yang keduanya, bersyukurnya kerana dengan musibah yang menimpa kita, yang masalah menimpa kita tu, free kita dapat pahala, free diampunkan dosa, free kita dapat satu darjat. Itu sebabnya kita bersyukur, bukan suka apa yang berlaku. Jadi mudah-mudahan hari-hari yang mendatang ini kita ditiba musibah apa pun, jadilah kita orang yang bersabar paling kurangnya, ataupun orang yang redha yang keduanya, ataupun orang yang bersyukur yang syakir yang paling tertingginya. Jadi begitulah apa kita kupas pada kali ini. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang yang lebih lagi kesabarannya, lebih lagi orang yang redha dan bersyukurnya terhadap walaupun masalah yang menimpa kita itu. Sekian dulu untuk kali ini. Wassalamualaikum Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.